Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Pagi ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi sebelum kita belajar, sempat lagi cikgu ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Namun kita telah beberapa hari beraya dan kita teruskan pembelajaran kita seperti biasa dari rumah. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah benda hidup dan benda bukan hidup. Sebelum hari raya yang lalu kita telah menyentuh sedikit tentang tajuk ini secara kasar, dan hari ini kita akan memberi tumpuan yang lebih untuk tajuk ini. Mari kita sama-sama fokus kepada tajuk benda hidup dan benda bukan hidup. Baiklah murid-murid, di sekeliling kita terdapat banyak benda. Benda-benda ini ada yang hidup dan ada yang bukan hidup. Kita sebagai manusia merupakan sesuatu yang hidup. Mari kita namakan semua benda yang ada di sekeliling kita, dan beberapa nama yang kita paparkan di dalam jadual ini terlalu sedikit berbandingkan dengan benda-benda yang ada di alam sekitar kita. Okey, di sini cikgu paparkan batu, kerusi, pokok, kucing, kasut, meja, pakaian, makanan, selipar, tikar, kertas, cikgu salah aja ni, kertas, botol, tin minuman, plastik pembungkus, getah paip, kereta, basikal dan awan. Okey, di sini ada lebih kurang 18 benda sahaja, sedangkan di dalam alam sekitar terlalu banyak yang kita boleh namakan, berlebih-lebih, berganda-ganda lebih banyak dari ini adalah sekadar contoh yang cikgu boleh senaraikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Jadi pasti murid-murid boleh menyebut yang mana benda hidup dan benda bukan hidup, dan cikgu pasti jawapan yang murid-murid berikan untuk benda hidup dan juga benda bukan hidup ini akan betul. Jadi kenapa murid-murid yakin dengan jawapan yang murid-murid berikan? Contohnya, murid-murid akan mengatakan batu itu bukan hidup. Kucing adalah benda hidup. Selipar benda bukan hidup. Jadi jawapan murid-murid semuanya betul, tetapi bagaimana murid-murid yakin dengan jawapan yang diberikan? Okey, bagaimana kita mengkelaskan benda hidup dan benda bukan hidup? Okey, di sini ada satu perkataan bergerak. Okey, kita tengok slide cikgu yang seterusnya. Bagaimana kita mengkelaskan benda hidup dan juga benda bukan hidup? Okey, yang pertama, semua benda hidup bernafas. Kita memerlukan udara dan kita bernafas. Jadi murid-murid tahun 2 kita murid-murid tahun 1, maaf cikgu, kita kata kita memerlukan udara untuk bernafas. Nanti bila kamu belajar di peringkat yang lebih tinggi, darjah 3, darjah 4, darjah 5, kamu akan diperkenalkan udara itu gas apa. Okey, gas apa yang kita gunakan semasa kita bernafas. Jadi untuk tahun 1 ini kita kata kita memerlukan udara untuk bernafas. Jadi kucing, anjing, ayam dan juga kita manusia memerlukan udara untuk bernafas. Jadi bila kita bernafas, kita dikatakan benda yang hidup. Okey, seterusnya, semua benda hidup memerlukan makan dan minum. Jadi batu perlu tak makan dan minum? Selipar, kerusi, okey, kerusi makan tak? Kerusi tak makan.
kerusi tak minum. Begitu juga dengan selipar. Begitu juga dengan kita punya kereta, kita punya motor, kita punya televisyen tidak memerlukan makanan dan minuman. Jadi kita sebagai manusia dan juga haiwan yang ada di sekeliling kita memerlukan makan dan minum. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman. Nanti bila kamu lebih dewasa, kamu akan belajar bagaimana tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanan. Dan minuman ini untuk tumbuh-tumbuhan kita yang berilah, kita yang siram ataupun melalui air sungai, air hujan, maka tumbuh-tumbuhan akan mendapat minuman yang diperlukan. Seterusnya, semua benda hidup akan membesar dan bertambah saiz. Jadi bila kita makan, kita minum setiap hari, kita akan membesar. Kita akan bertambah saiz kita. Kita akan jadi lebih tinggi dan kita mungkin akan jadi lebih gemuk. Tulang kita akan membesar, bertambah panjang. Jadi kita membesar dan bertambah saiz. Seterusnya, contohnya manusia ataupun haiwan, kita akan membiak. Membiak ini ialah kita akan menambah bilangan ahli dalam keluarga kita. Manusia membiak dengan cara beranak. Kucing pun beranak. Kalau ayam itik membiak dengan cara bertelur. Beranak atau bertelur itu menunjukkan benda hidup akan membiak. Dan bila kita bernafas, kita makan minum, kita membesar dan kita membiak, secara tak langsung kita akan melakukan aktiviti bergerak ataupun pergerakan. Jadi 5 ini, bernafas, makan dan minum, membesar, membiak dan juga bergerak adalah ciri-ciri ataupun sifat benda hidup. Kalau awak kata bola itu benda hidup, cikgu bola itu benda hidup sebab dia boleh bergerak. Kita tolak dia ataupun kita lambung, dia bergerak. Tetapi adakah bola bernafas? Adakah bola membiak? Adakah bola makan dan minum? Walaupun bola boleh bergerak apabila kita lantun ataupun lontar, kita tetap mengatakan bahawa bola itu bukan hidup walaupun boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dengan penerangan cikgu tadi, cikgu harap murid faham dan boleh membuat latihan pengkelasan pada hari ini, iaitu kamu akan asingkan benda hidup dan juga benda bukan hidup melalui latihan yang telah cikgu bekalkan kepada kamu di dalam fail pembelajaran. Jadi kamu akan menjawab 2 helai latihan tersebut dan di dalam 2 helai itu terdapat 4 latihan di mana kamu akan melengkapkan jadual dan juga membuat penyesuaian antara benda hidup dan benda bukan hidup. Itulah latihan kita pada hari ini dan cikgu juga harap murid selalulah merujuk slide yang cikgu berikan ini supaya pemahaman kita menjadi lebih mendalam untuk kita pergi kepada kemahiran yang lebih untuk tajuk benda hidup dan benda bukan hidup. Sampai berjumpa lagi daripada cikgu Ani. Semoga semua murid memahami pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk tajuk benda hidup dan benda bukan hidup di kelas yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.